بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita memanjatkan kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita bersama dalam My Quran Time, baca, faham, amal, dan pada hari ini kita bertuah untuk kita diberi peluang bersama dengan halaman 80 hingga 84 untuk sama-sama kita mengulang kaji. Dan pada hari ini kita ada tetamu istimewa khas untuk tuan-tuan yang berada di rumah. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Arif Musa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Insya-Allah Ustaz ya. Ahlan wa sahlan. Ahlan. Dan juga kepada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa khabar Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bertuah Ustaz. Bertuah kita Bersama dengan sahabat saya juga ni Ustaz. Pernah bersama di USIM Ustaz. Masya-Allah. Segan anak dengan Kita Ustaz bersama Bizi. bintang ilmuwan hari ini. Betul, Ustaz. Ustaz. Allah, Ya, Allah, yang kita Allah nak Akbar. belajar Yes, ya, Ustaz. nak mengulang kaji, dan tuan-tuan yang berada di rumah amat bertuah ya, jangan lupa untuk share di Facebook untuk beritahu pada kawan pada hari ini ada Dr. Muhammad Arif Musa yang banyak pengalaman ya di Madinah, di Riyadh, dan juga PhD pengajian di dalam bahagian tafsir yang mengkaji tentang pelbagai perkara yang difahami oleh orientalis ya, tentang Quran, tentang kata mereka ada khilaf, ada perbezaan, tetapi dapat dikaji. Dan mungkin pada hari ini kita nak melihat lebih jauh lagi daripada halaman 80 hingga 84, bagaimana kita ingin memastikan surah An-Nisa, surah yang banyak memperjuangkan keadilan, bercakap dalam rumah, bercakap di luar rumah. Kalau di luar rumah itu Allah membongkar tentang orang-orang munafik, lalu di dalam rumah itu bagaimana mensikapi kepada golongan wanita, kepada anak yatim, kepada pelbagai peraturan yang perlu kita beri perhatian. Jadi mari sama-sama tuan-tuan puan-puan buka pada halaman 80. Kita mulakan dahulu dengan Al-Fatihah bersama dengan Ustaz Tarmizi. Oh, subhanallah. Saya baru nak dengar Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif itu. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semuanya? Para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, sahabat-sahabat Al-Quran, di hari Sabtu ini barangkali sedang berehat dan sebagainya, tapi rehat kita diisi dengan sama-sama kita mendengar Al-Quran, kita belajar, memahami dan ulang kaji pengajian kita di surah An-Nisa ini. Dan istimewa juga pada hari ini kita bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Arif, sahabat saya di USIM dulu,
Subhanallah Ustaz Arif Ustaz. Satu-satu sekali Ustaz ya. Kami dulu masuk masa waktu dekat-dekat sama lah. Dekat-dekat sama. Betul lah Ustaz. Allahu Akbar Ustaz. Rakan bersama Yes, ya, dua-duanya terbang ke angkasa ya, dengan Suara dia jauh lebih sedap. ya, dengan suara dengan ilmu pada hari ini. Bila lihat kepada profil Ustaz, masya-Allah itu yang kita nak belajar betul-betul. Ya, bagaimana kita mensikapi kepada hidayah dari langit dengan suara pun daripada langit. Kan insya-Allah bersama. Suara Dr. Arif pun apa kurangnya Ustaz? Beliau pernah menjadi Johan ni Ustaz. Allah. Musabaqah hafazan Al-Quran 30 juzuk Ustaz. Ya Ustaz. Jadi mungkin nanti jika ada kesempatan kita dengarlah sedikit suara daripada Syekh Dr. Arif kita. Dan beliau bukan hanya seorang qari, seorang ilmuwan tafsir, tapi beliau juga begitu hebat di padang bola. Main bola mana ni Ustaz? Bola pun okey. Subhanallah. Baik, jadi kita mulakan dulu tuan-tuan dan puan-puan. Kita sama-sama baca permulaan ini surah Al-Fatihah, membuka pertemuan kita pada hari insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله. Surah Al-Azim. Amin ya rabbal alamin. Begitulah bacaan daripada surah Al-Fatihah untuk kita memulakan majlis kita pada hari ini dengan doa kita, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Kita ingin sama-sama melihat kepada hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang kita mohon pada setiap hari agar Allah pimpin kita, Allah tunjuk kita ke jalan yang lurus. Dan pada hari ini kita ingin mengulang kaji pada tuan-tuan pada halaman 80 hingga 84 yang telah pun kita ikuti sejak daripada hari Isnin hingga hari Jumaat, di mana pada kali ini kita melihat pada surah An-Nisa ya, daripada juz yang keempat, apabila Allah menyatakan tentang cabaran dalam sebuah hubungan lelaki wanita, dan kemudian Allah mengingatkan di dalam ayat yang ke-16 ya, ataupun pada ayat yang ke-17 tentang taubat ya, tentang taubat. Apa realiti taubat? Bukan sekadar kepada cabaran kesilapan yang ada di sini, tetapi taubat secara keseluruhan Allah nyatakan dikaitkan dengan bijahalah. Jadi mari sama-sama kita buka halaman 80 ayat 17 ini. Kita minta kepada Ustaz Tarmizi Ustaz ya, membacakan ayat 17 ini insya-Allah, dan kemudian nanti boleh kita minta daripada Dr. Muhammad Arif untuk berkongsi sebenarnya bila bercakap tentang taubat di sini, ya'maluna su'a bijahalah ya, dia bukan sekadar yaf'alun tetapi ya'malun. Maksudnya ini memang amal lah Ustaz ya, memang dia beramal, bukan sekadar buat tanpa sedar. Tetapi di sini ada kaitan dengan bijahalah. Kita mungkin nak pencerahan daripada Dr. Muhammad Arif nanti. Jahil itu apa? Pasal biasanya kalau saya faham, jahil itu biasanya bodoh kan, tak tahu. Tetapi adakah tak tahu, kalau dah tahu apa pula boleh ke taubat diterima ya? Jadi kita dengar dahulu ayat 17 bersama dengan Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul. Yang saya muliakan Fadil Ustaz Dr. Arif. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian, pejam celik kita kini di surah An-Nisa dah Ustaz ya. Betul. Al-Baqarah, Ali Imran, kemudian sekarang An-Nisa. Jadi kita nak baca ini ayat yang ke-17 Ustaz. Dan saya kira ulang kaji pada hari ini begitu menarik dan penting dalam kehidupan kita sebab berkait dengan taubat Ustaz. Taubat. Kita jelas sebagai manusia biasa ni kita tak lari daripada melakukan macam-macam kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala terus buka pintu taubat dan kita sendiri terus memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala walau macam mana banyaknya dosa kita Ustaz.
pintu taubat Allah SWT itu sangat luas dan senantiasa terbuka untuk hamba-hamba, untuk kita semua. Mudah-mudahan kita dapat kekuatan daripada Al-Quran yang kita bersahabat dengan, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-17, mari kita sama-sama baca dengan bacaan murattal jaharkah, cuba ya, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, sesungguhnya taubat kepada Allah itu hanya bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Jadi kita melihat di sini ada istilah tidak mengerti, bijahalah. Apa yang sebenarnya Dr. Arif ya berkaitan dengan bijahalah ini sendiri, agar saya sendiri dan juga tuan-tuan yang berada di rumah kita lebih jelas tentang konsep taubat. Pasal dalam ayat yang ke-18 itu Allah menyatakan walaisatit taubah, kan ada pula taubah yang tak berapa nak betul ataupun diterima. Jadi silakan doktor. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Ustaz, soalan yang bagi saya agak menarik Ustaz. Ya. Kerana manusia ni, kita ni kebanyakan daripada kita telah mengetahui banyak perkara. Kan? Kalau kita lihat pada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menyebut taubat itu hanya layak bagi mereka yang melakukan kejahatan kerana tidak mengerti. Bijahalah. Jadi bijahalah di situ, adakah ia bererti ilmu tentang hukum hakam Ustaz? Ya. Kalau kita mengikut kata-kata mufassirin, bijahalah di sini bermaksud jahil. Kalau saya lihat, saya rujuk kepada kalam mufassirin, kita boleh mengatakan jahil tentang hakikat satu-satu amalan. Ya, di mana kita ni kalau kita dengar kepada kata-kata Mujahid bin Jabr, dia mengata kullu man asallah khata'an aw 'amdan fahuwa jahil. Sesiapa yang menyalahi perintah Allah Subhanahu wa taala, baik secara tidak sengaja ataupun secara sengaja, maka sebenarnya dia adalah jahil. Kan? Jadi walaupun dengan ilmu yang ada, walaupun dia mengetahui satu-satu perkara itu adalah haram, tetapi dia tetap melakukannya, dia tetap dikira sebagai jahil. Orang yang jahil. Kan? Kerana apa? Kerana kita ni manusia, walaupun kita tahu, kita tidak mengetahui sebetul-betulnya apakah balasan yang akan diterima oleh seseorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Kan? Kita jahil tentang pengawasan Allah Subhanahu wa taala terhadap amalan kita. Betul. Ya Ustaz? Jadi ibarat dia macam nilah. Kita menyedari, kita dengar bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa api yang ada di atas bumi ini hanya mewakili satu daripada 70 bahagian api di neraka. Kan? Kita mendengar perkara ini, kita tahu bahawa neraka itu satu perkara yang menakutkan. Tetapi selagi mana kita belum betul-betul melihat kepada neraka tersebut, maka sebenarnya kita masih lagi jahil. Jadi ini yang dikatakan sebagai jahil. Ini yang maksudnya sebagai jahil. Jadi masya-Allah, itu sebagai satu pencerahan yang penting ya, pasal bila tengok perkataan bijahalah ini, kalau katakan dengan kejahilan, mungkin kalau orang tu tak belajar agama mungkin jahil kan. Dan kalau dah belajar, mengapa lagi ada orang belajar agama pun, dah baca Quran pun masih lagi terlibat dalam aktiviti yang berdosa kan. Jadi bila penerangan Ustaz maklumkan tadi tu, doktor maklumkan tadi, kita amat jelas bahawa sebenarnya tahu bagaimanapun kalau ia tidak membawa pada hakikat ilmu itu tadi Ustaz ya. Maksudnya hakikat ilmu itu kenal kepada Allah, takut kepada segala amaran daripada Allah, masih lagi orang itu digelar sebagai jahil ya, sebagaimana dalam ayat ini tadi. Jadi kalau kita lihat ini Ustaz ya, dalam ayat ini Allah menyatakan summa yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim ya.
kemudian mereka bertaubat dari dekat setelah melakukan maksiat, kan? Mungkin tambah sikitlah kat situ. Qarib ini maksudnya berapa lama yang dikatakan qarib ataupun ba'id yang jauh. Kalau ustaz boleh, doktor boleh cerahkan sikit. Pasal taubat ini adalah sesuatu yang amat dekat di hati setiap insan, ustaz, ya. Silakan. Okey. Soalan yang menarik juga ustaz. Tentang qarib ni ustaz, apa yang dikatakan oleh para mufassirin adalah semua yang sebelum kematian. Kullu ma dunal maut. Okey. Selagi mana kita belum mati, maka itu masih lagi dikira sebagai qarib. Sebab tu Nabi SAW bersabda, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba selagi mana rohnya belum sampai kepada halkumnya. Maka selagi mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala masih lagi diberi peluang di atas dunia ini, maka pintu taubat itu masih lagi terbuka. Ya Ustaz? Ya, jadi itu dia punya panduannya, ya. Qarib itu maksudnya selagi belum lagi nyawa sampai di roh-roh itu, di halkum, maksudnya ada peluang, ya. Masih ada peluang. Jadi subhanallah, ini ayat ini memang sebagai satu kasih sayang, harapan yang Allah berikan. Dalam masa yang sama ialah kita pun tak tahu bila hadarul maut, kan, bila akan datang maut tersebut. Jadi antara harap dan juga kita perlu juga ada rasa bimbang, ya, sebagaimana yang disampaikan pada ayat yang ke-18 bila Allah memberi amaran ulaika a'tadna lahum azaban alima, azab yang amat pedih kepada orang yang mungkin masih lagi bertangguh. Yang kita doakan tuan-tuan, saya sendiri, kita semua yang mengikuti My Quran Time ini, kita sentiasa dalam rumah masing-masing mengambil peluang untuk kita bertaubat. Dan kalau kita lihat di bawah itu pada ayat yang ke-19, wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagimu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Jadi Allah mengingatkan kembali, kalau tadi Allah mengingatkan pasal taubat, kemudian kali ini berkaitan dengan mirath, tentang harta waris, ya. Dan disambung pada halaman yang ke-81 itu bercakap tentang apakah yang perlu dilaksanakan apabila berumah tangga. Jika katakan seseorang itu ingin berumah tangga, membina rumah tangga dengan mungkin dengan isteri pertama itu dia dah ada masalah, dia mungkin dengan orang yang kedua, ya Ustaz, ya. Jadi di sini dalam ayat yang ke-20 ini ada istilah qintara, ya, iaitu harta yang banyak. Mari kita baca dahulu ayat yang ke-20 ini untuk kita melihat apa Allah cakap, apa Allah firmankan, dan kemudian kita nak ambil pelajaran sebagai panduan kita dalam kehidupan seharian. Jom kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Masih Ustaz. Ya. Takut nak baca sebelah doktor ini semua, sebab selalu curi-curi juga nak jadi makmum. Kalau tarawih bulan Ramadan, tarawih Ustaz, subhanallah. Maknanya malam yang sibuklah selama sebulan bagi Ustaz Dr. Arif kita. Alhamdulillah. Jemputan sebagai imam, subhanallah. Jadi mohon izin Dr. Sila. Jadi kita nak baca ayat yang ke-20 Ustaz, ya. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, kita di muka surat 81. Kadang ada juga doktor dan ustaz, sahabat-sahabat kita diminta jangan baca laju, dia cakap. Jangan baca laju sangat. Sebab dia nak ikut sama. Jadi memang dalam Quran Time kita tak baca laju, betul, kita baca perlahan, dan ada kalinya kita baca secara tahqiq yang mujawad tu. Jadi itulah saya harap sahabat-sahabat Al-Quran semuanya dapat praktik bacaan, berjumpa dengan guru, kan, bertasmih, bertalaqi dengan guru di samping kita baca sama-sama dalam Quran Time, insya-Allah. Okey, jadi kita baca ayat yang ke-20. Saya nak cuba dengan bacaan mujawad ataupun bacaan secara tahqiq, tarannum nahwan, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه
Sadaqallahul Azim. Dan jika kamu ingin menggantikan isterimu dengan isteri yang lain sedangkan kamu telah memberikan pada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun daripadanya. Adakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta, dengan dosa yang nyata? Jadi di sini jika ada konflik yang berlaku dalam sebuah rumah tangga, Allah memberikan panduan, ya, memberi panduan bahawa jika si suami sudah pun menyerahkan mahar ataupun menyerahkan hadiah kepada si isteri, istilah yang digunakan di sini qintara, fala ta'khudhuhu minhu, jangan diambil daripadanya walaupun sedikit, ya. Dan kadang-kadang mungkin kerana konflik tersebut menyebabkan ada yang sanggup melakukan buhtan ataupun melakukan tuduhan untuk mengambil balik, Ustaz, ya, Doktor. Jadi di sini kalau kita tengok pada ayat 20 ini ada istilah qantara. Kalau dalam surah Ali Imran itu ada muqantarah, ya, tentang harta yang bertimbun-timbun, kan. Jadi kalau boleh Doktor jelaskan sebenarnya bila bercakap tentang wa ataitum ihdahunna qantara ini, adakah maksudnya kalau dikaitkan dengan mahar itu perlu qintara banyak, ataupun sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan qintara di dalam ayat ini? Silakan. Okey. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala memberitahu kepada kita bahawa jika seseorang itu hendak menceraikan isteri dia dan mengambil isteri yang lain, maka mahar yang telah diberikan kepada isteri pertama itu tidak boleh kita ambil kembali. Okay. Wa ataitum ihdahunna qintara bermaksud di situ hatta kalau mahar yang kita berikan kepada isteri itu adalah banyak. Qintara di sini Ustaz bermaksud al-mal al-kathir, harta yang banyak. Dikatakan oleh al-Imam Ibnu Ashur, kalau di zaman dahulu dia bersamaan dengan 100 pound. Oh, 100 pound. 100 pound Mesir ke 100 pound UK ni, Ustaz? Bukan, 100 pound kita kata berat. Macam daripada zahab, daripada emas ataupun 100 pound berat. Ya, 100 pound duit tadi. Okey, baik. Okey, 100 pound. Jadi dikatakan mahar di sini dia banyak yang bukan menjadi norma masyarakat. Okey. Jadi di saat ini apa yang dikatakan Allah Subhanahu Wa Taala, mahar yang telah diberikan, okey, kalau dia banyak sekalipun, kita bagi mahar yang banyak, jikalau kita telah menceraikan isteri maka mahar itu tidak boleh diambil kembali. Jadi timbul perbahasan di sini, Ustaz. Mahar itu nak kena banyak ke atau nak kena sikit? Itu yang nak tanya tu. Sebelum Ustaz tanya, saya tanya dulu. Pasal bila dulu waktu saya lah, Ustaz, kan, mahar dia taklah berapa tinggi sangat, kan. Kalau ikut pada negeri-negeri di Malaysia pula, tak tinggi, kan. Hantaran dengan mahar mas kahwin itu kan berbeza, kan. Jadi kalau boleh Ustaz jelaskan, silakan. Okey. Beza antara mahar dan mas kahwin lah, mudah caranya. Okey. Jadi mahar ini dia merupakan satu ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang wajib diberi oleh seorang suami kepada isteri ketika saat bernikah. Ya. Adapun hantaran, hadiah hantaran ini dia tidaklah termasuk dalam syarak, tetapi dia telah menjadi satu adat, Ustaz. Ya, janganlah kita kata ya hadiah hantaran ni tidak wajib maka tak nak bagi. Janganlah macam tu. Betul, ayah dia cakap kalau tak nak bagi dah sila pergi. Insyaallah. Jadi dia telah menjadi satu adat dalam masyarakat kita, yang mana semestinya kalau kita dengan ikhlas hati memberi satu hadiah hantaran maka itu adalah lebih baik, Ustaz. Bahkan Nabi SAW menyebut tahabbu. Berilah hadiah sesama kamu maka kamu akan saling sayang menyayangi. Kan? Jadi janganlah kita hanya kerana hadiah hantaran itu tidak wajib maka kita tak nak bagi. Jangan macam tu. Ya, jadi perlulah kita menjaga hati, lagi-lagi pihak keluarga yang kita nak masuk ke dalam keluarga itu, maka menjaga hati lebih awal. Cuma jarang, Ustaz, saya tak pernah dengar lagi, Ustaz. Hadiah hantaran ada bahagian dia beri kepada ibu pengantin. Ada juga, Tak ada, saya kata tak pernah dengar lagi lah. Fazrul boleh cuba. Mungkin boleh cuba bagi hadiah hantaran pada pengantin, sikit tu untuk ibu pengantin. Ambil hati, Ustaz. Boleh dicuba. Boleh try, Ustaz. Boleh. Maksudnya dah selepas 15-20 tahun pun bolehlah, Ustaz, boleh hadiah sekali, kan. Okey. Kalau tidak nanti kena lain pula nanti, kan. Allah. Baik. Jadi di situ yang dimaksudkan dengan qintara tadi, Ustaz, ya. 100 berat 100 pound emas itu dikira sebagai qintara, bukan norma masyarakat, tetapi walaupun dah bagi banyak begitu pun jangan diambil kembali, ya. Pasal sebenarnya, dan bercakap tentang jangan qintara ini maksudnya ia juga adalah satu, kalau bukan norma masyarakat, mungkin masuk fiqh sikitlah, Ustaz, ya. Adakah
kalau katakan sekarang orang cakap tengah RM100 lebih, RM400 lebih. Kalau katakan si wali ataupun si perempuan minta mas kahwin lebih daripada yang standard, adakah itu, ini mungkin fiqh sikit, tapi mungkin itu boleh Ustaz komen sedikit. Okey. Jadi mahar ni sebenarnya kita tidak meletakkan had tertentu sebenarnya. Ya, kalau wali minta lebih mahal ke ataupun wali minta murah ke, jadi syarak tidak meletakkan selagi mana semua ada nilai. Dia mesti benda yang boleh dinilai lah. Cuma warid juga hadis daripada Nabi SAW di mana Nabi SAW menjadikan mahar itu adalah mengajarkan Al-Quran. Berlaku juga. Okey. Cuma perlu saya tekankan di sini. Nabi SAW menyebut khairus sadaq aisaruh. Di mana mahar yang baik itu adalah mahar yang dipermudahkan. Mahar yang menjadi dalam kemampuan seseorang. Jadi kalaulah wali itu meletakkan mahar yang tinggi, dia akan memberi mudarat kepada bukan sahaja kepada anak dia, kepada bakal pengantin dan juga kepada masyarakat secara umum. Jadi itu pelajaran penting yang kita memahami tentang konsep mahar dan menghargai, jangan terlampau ekstrim tak ada, ataupun terlampau ekstrim tinggi. Kita bersambung kembali Al-Quran Time, baca faham aman insya-Allah. أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton yang dikasihi Allah SWT sekalian, bertemu kembali kita dalam My Quran Time. Biarlah dalam kehidupan kita, kita senantiasa dekat dengan Al-Quran dan lidah yang senantiasa dipermudahkan Allah Subhanahu Wa Taala untuk zikrullah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub, dan kita senantiasa mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Fadil Ustaz Dr. Arif dan juga Ustaz Fazrul, kita selalu wawarkan kepada sahabat-sahabat penonton untuk bergabung dengan kita Ustaz. Kita ada IG Ustaz. Ustaz Arif pun ada IG. Kita ada YouTube, kita ada Telegram, Facebook. Jadi kita nak jemput sahabat-sahabat semua untuk bergabung dengan kita di platform rasmi kita, Facebook kita Sahabah Al-Quran, My #Quran Time dan juga My #Quran Time. Juga kita ada YouTube, Telegram dan juga Twitter dalam akaun yang sama, tajuk dia My #Quran Time Official, dan juga Instagram kita My Quran Time Official. Jadi jemput sahabat-sahabat untuk bergabung di situ, bertanyakan apa juga soalan, berkongsi apa juga pandangan, mungkin ada cadangan-cadangan ataupun nasihat-nasihat untuk disampaikan, nota-nota contohnya, ataupun ingin mengulang kaji hukum-hukum tajwid ataupun pelajaran-pelajaran daripada tadabbur bagi episod-episod yang sebelum ini, bolehlah bergabung di platform-platform itu Ustaz. Insya-Allah. Masya-Allah. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Kita berbincang tentang platform untuk kita selalu berbincang, dan kita ingin menyambung ulang kaji kita bersama dengan Dr. Arif pada hari ini. Terima kasih doktor berkongsi sebentar tadi, bercakap tentang bijahalah, tentang konsep jahil di dalam ayat surah An-Nisa ini, dan juga tentang mahar tentang konsep yang benar, maksudnya bukanlah terlampau ekstrim tak ada pasal ada yang kata saya ni dah memang cinta sangat kepada si pasangannya itu, dia cakap pada ayah mertuanya, pak cik saya membawa qul huwallahu ahad. Allah kan. Jadi itu kalau ada orang cakap begitu tu kena bincang dengan Dr. Arif bolehlah apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan, pasal bila Allah meletakkan qintara itu maksudnya ada kemungkinan boleh sampai tahap begitu. Perjuangan seorang lelaki kalau nak dapatkan, nak mengambil, kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-24 itu Allah menggunakan perkataan wal muhsanatu minan nisa, maksudnya dan bagi perempuan yang bersuami, maksudnya bila seorang wanita itu ingin dinikahi, sebenarnya membina kubu Ustaz sebenarnya kepada si wanita, kerana selama ini kubunya itu dibina oleh si ayah melindungi, maka
maka sebagai seorang rijal qawamun 'alan nisa yang akan dibahaskan pada halaman seterusnya nanti, kena ada kemampuan untuk melindungi dan membina kubu, bukannya sekadar pasrah begitu sahaja, ya, walaupun tidak mustahil, ya, kalau katakan perlu. Itu yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada halaman 81 82 dijelaskan tentang siapakah individu yang boleh dinikahi, yang tidak boleh dinikahi, dan disambung sehinggalah kepada ayat 25 Allah memberi panduan, kalau katakan tak ada lam yastati', tidak ada harta, maka boleh berkahwin ataupun boleh bersama dengan hamba sahaya wanita yang kamu miliki, mamalakat aimanukum min fatayatikumul mu'minat. Tetapi pada zaman ini ustaz, ya, masih adakah lagi hamba sahaya? Satu. Dan di hujung ayat 25 itu Allah menyatakan wa antasbiru khairul lakum. Maksudnya kalau katakan tak dapat, tak ada harta ke, tak mampu ke, kalau bersabar lebih baik. Apa maksud di sebalik sabar di situ? Sabar yang maksudnya tak payah kahwin ke, ataupun sabar kena berusaha cari duit ke? Kalau boleh doktor terangkan, silakan. Okey, terima kasih. Jadi ayat yang ke-25, wa man lam yastata' minkum tawlan an yankihal muhsanatil mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikumul mu'minat. Ayat ni secara umumnya dia menceritakan tentang satu keadaan ustaz. Keadaan di mana seseorang itu tidak ada harta, tidak mampu untuk mengahwini seorang perempuan yang merdeka. Kan? Jadi pada saat itu Islam membenarkan, tapi dengan syarat. Tapi membenarkan agar dia menikahi dari perempuan dari kalangan hamba sahaya. Ya. Jadi Islam mengatakan untuk seseorang itu dibolehkan dia untuk menikahi hamba sahaya, maka dia perlu ada 3 syarat. Iaitu pertama sekali dia tidak mampu untuk kahwin dengan orang yang merdeka. Yang kedua, dia takut diri dia akan terjatuh dalam perbuatan zina, dan yang ketiga adalah hamba sahaya itu perlu menjadi seorang perempuan yang beriman, mukminah. Jadi ayat ini berkisar tentang perkara itu. Ya. Jadi yang ustaz tanya tadi wa antasbiru khairul lakum, tetapi kamu bersabar itu adalah lebih baik. Apa maksud dia ustaz? Maksud dia macam ni. Islam walaupun dia membenarkan, dia sebenarnya kita sedang membincangkan satu perkara yang tiada sebenarnya, sebab hamba dah tak ada, perhambaan tak ada. Jadi bibik bukan, ya? Jangan ustaz, jangan macam tu. Jadi kena faham kan, pasal ada yang kata bibik ni saya yang berkuasa. Jadi dia kata ayat ini salah tafsir kan. Jadi penting perkara tersebut. Betul. Bibik bukan termasuk dalam hamba, ya, kena faham betul-betul. Yang kita bincangkan ini, kita cuma nak tadabbur ayat ini. Wa antasbiru khairul lakum. Ada satu pengajaran yang baik sebenarnya dalam ayat ini. Di mana walaupun Islam membenarkan seorang itu menikahi hamba, tetapi ia sangat-sangat tidak digalakkan ustaz. Kerana apa? Kerana anak yang lahir daripada perkahwinan itu juga adalah seorang hamba. Dia mengikut ibu dia, status dia. Jadi kerana itu Islam sangat-sangat tidak menggalakkan perhambaan sebenarnya. Sebab tu kalau kita lihat di dalam banyak hukum hakam, antara kafarah dia adalah memerdekakan, membebaskan hamba ustaz. Kan? Jadi di situ maka untuk nak mengelakkan status anak seseorang itu menjadi hamba, maka sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala kata wa antasbiru khairul lakum. Kamu bersabar itu adalah lebih baik daripada kamu menikahi seorang hamba walaupun dibenarkan. Jadi itu panduan ataupun kefahaman kita, walaupun perkara itu mungkinlah tidak berlaku sekarang. Maksudnya semua orang merdeka, tetapi kalau katakan ini Allah pujuk kepada orang pada zaman dahulu, kerana di sini ada satu perjuangan Islam sebenarnya, perjuangan memastikan semua orang merdeka. Yang penting menghambakan diri pada Allah sahaja, bukan menghambakan pada manusia, kerana perhambaan itu dia membawa banyak cabaran. Ustaz, kalau kita tengok pada zaman Makkiyah itu ataupun di Mekah itu, perhambaan itu seperti Bilal, ya, maksudnya dia boleh dipukul, di apa sahaja, dia boleh dibuat macam binatang pun sebenarnya. Tetapi Islam menaikkan status manusia, malah di dalam surah An-Nisa ini menaikkan status seorang wanita dan juga anak-anak yatim, orang-orang yang kurang bernasib baik, diperjuangkan oleh surah yang keempat ini. Baik. Jadi kita nak teruskan pada halaman seterusnya. Kita nak melihat pada halaman 83 ayat 28. Dan saya nak menjemput kepada Ustaz Tarmizi membaca bermula dulu daripada ayat 27 dan 28. Kerana di sini adalah satu komentar Allah kepada segala peraturan yang sudah pun dibincangkan sebelum ini, dan
Mari sama-sama kita dengarkan dahulu, kita baca bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, yang dikasihi Fadil Ustaz Dr. Arif. Khususnya tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran, peminat setia Al-Quran, peminat setia Al-Quran, mudah-mudahan terus dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik pada bacaan kita nak baca ayat 27 dan 28 Ustaz ya. Di muka surat 83. Kadang-kadang saya baca lambat Ustaz. Kadang baca cepat. Kalau baca lambat tu yang macam suara agak tinggi itulah. Ataupun kita panggil mujawad kan, ataupun tahqiq bacaan tu, ataupun saya baca dengan bacaan yang agak laju, itu bacaan secara tadwir, ataupun bacaan kita baca murattal. So itulah antara perbezaan tempo bacaan yang kami baca dalam My Quran Time. So mudah-mudahan dapat panduanlah sikit untuk sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Mari kita sama baca ayat 27, 28, muka surat 83. Saya nak cuba dengan bacaan nahwan ataupun kurdi insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wallahu yuridu an يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا صدق الله العظيم. Dan Allah hendak menerima taubatmu, sedangkan orang-orang yang mengikut hawa nafsunya menghendaki agar kamu berpaling sejauh-jauhnya. Allah hendak memberikan kemudahan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Di sini pada ayat 27-28 adalah selepas ayat 26 yang juga bermula dengan perkataan yuridullah. Allah menceritakan pada apakah yang diinginkan, yang dikehendaki daripada segala peraturan, segala perkara yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa setakat ini. Allah membawakan pada ayat 27 itu betul-betul Allah nakkan kita ini kembali kepada Allah, bertaubat. Dan pada ayat 28 itu Allah menyatakan, Allah ringankan kerana manusia ini dhaif, iaitu lemah. Jadi mungkin di sini kita nak memahami lebih lanjut Ustaz ya, pasal lepas daripada ayat 28 ini malah disentuh tentang wala taqulu amwalakum bainakum bil batil. Ya, ada tanasub ataupun kaitan yang mungkin doktor boleh cerahkan untuk kita semua. Jadi ayat 28, pertama sekali terima kasih Ustaz. Ya. Ayat yang ke-28 itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut yuridullahu an yukhaffifa ankum wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah hendak memberikan kemudahan kepadamu kerana manusia diciptakan bersifat lemah. Apa yang dimaksudkan kat lemah dalam ayat ini? Jadi yang dimaksudkan dengan lemah sebenarnya kalau kita lihat pada tafsiran ulama mengatakan lemah dari serba segi, daripada pelbagai segi. Kan Ustaz? Pertama sekali manusia ini lemah dari segi jasad, dia lemah. Jasad. Ya. Jadi kita ini dibandingkan dengan penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain, kita sangat lemah. Lemah berbanding dengan gajah. Ya. Dengan binatang pun kita lemah, dengan malaikat kita jauh lebih lemah, dengan jin pun Ustaz. Ya. Dengan jin, sebab kalau kita lihat pada kisah Nabi Sulaiman alaihi salam di mana jin offer diri dia untuk memindahkan istana Balqis. Jadi jin pun mempunyai satu kekuatan yang melebihi daripada kekuatan kita. Kan? Jadi manusia ini adalah lemah. Kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Adakah kamu yang lebih hebat ciptaannya ataupun langit? Yang Allah Subhanahu Wa Taala cipta. Tetapi Ustaz, manusia yang lemah tapi kufur dan ego yang tinggi. Tidak menyedari diri dia lemah, tetapi dia merasa takabur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi manusia ini pertama sekali dia ada lemah dari segi jasad, fizikal dia lemah. Dan Ustaz, kita pun lemah dari segi rohani. Mungkin ini yang kita boleh nampak tanasub dia kepada ayat yang selepasnya. Ya, di mana dari segi rohani manusia ini kita lemah. Hati kita sentiasa naik dan turun. Iman kita naik dan turun Ustaz. Berubah-ubah dari masa ke semasa. Kalau duduk dengar Quran Time ni mungkin naiklah sikit imannya, insya-Allah harap-haraplah Ustaz. Mungkin nanti dia tukar channel lain pula, mungkin turunlah sikit iman dia. Jadi dari terus buka dekat Facebook pula kan. Ada orang membawang pula terus turun kan. Insya-Allah. Jadi
Jadi manusia ini lemah. Rohani, dari segi rohani kita, iman kita naik dan lemah, naik dan turun. Kan? Dari segi kita menghalang diri kita daripada maksiat, menghindarkan diri kita daripada maksiat, juga kita kadang-kadang tahu macam yang kita sebutkan tadi. Kita tahu benda tu haram. Kita tahu benda tu akan memudaratkan kita. Tetapi kita tetap lakukan. Jadi itu sebenarnya yang dikatakan lemah. Ya, manusia ini lemah. Jadi Ustaz, cuma saya nak tambah sedikit. Bila kita sepatutnya tahu diri kita lemah, maka bertambahlah pergantungan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu antara doa yang kita baca apa Ustaz? Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika astaghith. Aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Ustaz. Jadi ini adalah satu doa ya sebenarnya sebagai tanda bahawa kita lemah kan, betul, dan kena selalu mengaku kita lemah. Kalau dalam surah Al-Fatihah itu pun bila kita menyatakan iyyaka na'budu, itu padamu ya Allah kami ini beribadah, hamba yang lemah sebenarnya kan. Dan Allah membawakan pada ayat 28 ini realiti psikologi manusia yang lemah ini untuk kita faham sebenarnya, apatah lagi kalau bercakap tentang tanasub ataupun kaitan dengan ayat selepas itu, bahawa antara perkara yang lemah itu adalah harta Ustaz ya. Pasal bila ada peluang saja nak ambil harta orang lain ya, harta orang lain harta kita kan. Itu akan berlaku apabila kita ini terus lemah, tidak bergantung kepada Allah ya. Bila Allah menyatakan pada ayat 27 itu, Allah suruh kita bertaubat, bukan apa tetapi sebenarnya kita nak kembali ya tubu, itu maksudnya kita kembali balik agar kita dapat kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu panduan. Dan kita nak melihat seterusnya. Kalau kita lihat dalam ayat seterusnya itu, Allah bercerita tentang kena jaga amalan ya. Kemudian pada ayat yang ke-31 itu bercakap tentang kabair ya, kena jaga jauhi daripada dosa-dosa besar. Maka dosa-dosa kecil itu Allah akan tutup dan juga Allah akan masukkan ke tempat yang mulia ya. Maksudnya kita lemah, hina, tapi Allah ni memang baik betul Ustaz ya, memberi kita wa nudkhilkum mudkhalan karima, itu sebagai satu penghargaan dengan syarat kita selalu bersyukur dengan apa yang ada, jangan dengki ya, sebagaimana yang ada pada ayat 32 itu, wala tatamannau. Itu menarik ya, jangan rasa-rasa yang laki nak jadi perempuan, perempuan nak jadi laki, ataupun bukan sekadar laki perempuan, itu ya pasti dah tak boleh ubah pun ya. Tapi ada orang sampai sekarang dia nak ubah Ustaz kan, ubah. Itu satu. Tapi sebenarnya lebih daripada itu ialah potensi pelbagai. Kita jangan dengki pada orang lain, tetapi kita minta was'alullaha min fadlih, itu yang disampaikan pada ayat 32. Jadi kita nak teruskan pada halaman yang ke-84, halaman yang terakhir kita. Apa yang ada pada halaman itu, ada satu istilah nusyuz ya, masih lagi bercakap tentang hubungan dalam satu keluarga. Bila Allah menyatakan ar-rijal qawwamun 'alan nisa, pemimpin ataupun yang melindungi wanita itu adalah ar-rijal, di tengah itu Allah membawakan perkataan wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'. Kita nak dengar sama-sama ayat 34 ini bersama dengan Ustaz Tarmizi. Sebelum kita melihat nusyuz ni apa maksudnya Ustaz, dan ada orang cakap pada saya, dia kata Islam ni ganas, dia kata kan, pasal dia orang Jerman masuk Islam. Dia pergi kursus kahwin, ustaz tu cakap dalam keluarga ada nusyuz boleh kena pukul. Dia kata dia terkejut kan, dia kata ganasnya Islam ni kan. Jadi nanti kita nak bincang pukul tu apa, nusyuz derhaka itu apa, tapi kita baca dulu ayat 34. Silakan Ustaz. Saya pun tak sabar Ustaz nak dengar ni. Kita baca dulu. Saya baca dulu. Tak apa Ustaz, Dr. Arif tak baca, saya baca, Dr. Arif terangkan. Allah. Mari kita sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, ayat yang ke-34. Panjang sikit ayat ni Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim, di dalam ayat ini lelaki itu pelindung kepada perempuan kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain dan kerana mereka telah memberikan nafkah daripada hartanya. Ini adalah bahagian pertama daripada ayat tersebut dan disambung dengan sifat wanita yang salihah adalah mereka yang taat, qanitat, hafizat dan menjaga diri ketika suaminya tiada, lil ghaib bima hafizallah, kerana Allah telah menjaga mereka, memperjuangkan hak bagi seorang isteri dalam ayat ini. Jadi Ustaz, bila ada tentang wanita, lelaki, suami, isteri, kemudian Allah membawakan wallati takhafuna nushuzahunna, ya, yang menyeleweng ataupun yang derhaka, maka ada 3 kaedah, iaitu nasihatkan, asing tempat tidur dan juga pukul. Ya, ada pukul. Jadi di sini kalau Ustaz boleh, doktor boleh cerahkan, satu nusyuz ini apa sebenarnya? Adakah pasal si suami minta buat teh tarik, si isteri dia duduk tengok WhatsApp dia lambat 3 saat, nusyuz kan, okey, ataupun sebenarnya apa? Satu, dan yang keduanya, pukul itu sampai tahap mana? Ini 3 soalan dalam satu. Lagi soalan ialah, ada ke istilah suami derhaka? Kan, isteri je derhaka, ada ke suami derhaka? Silakan Ustaz. Package soalannya. Package soalannya. Ayatnya memang mantap bagi soalan Ustaz ya. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama sekali, bila kita membincangkan tentang perkahwinan Ustaz di dalam Islam, saya agak menarik bila Ustaz cakap tadi tentang bagaimana seorang non-Muslim yang baru masuk Islam tetapi diketengahkan dengan perkara-perkara begini yang mana mungkin menjadi fitnah sebenarnya. Bila kita menceritakan tentang perkahwinan dalam Islam, sebenarnya perkahwinan ini ada satu benda yang terbina atas kasih sayang atas antara suami yang terjalin antara suami dan isteri. Ya. Jadi kasih sayang, toleransi itu sangat penting di dalam sebuah perkahwinan. Cuma bila mana kita hidup berkahwin Ustaz bertahun-tahun, kan orang kata sedangkan lidah lagi tergigit kan Ustaz. Sedangkan lidah. Allah. Ayat tu saya tak boleh buatlah. Suara sedap macam tu luar kemampuan saya Ustaz. Okey. Jadi kita katakan akan berlaku juga pertelingkahan. Jadi adalah naik perkataan nusyuz. Ya. Jadi nusyuz ni kalau mengikut fahaman ulama, dia adalah bila mana seorang isteri itu derhaka kepada suami dia. Nusyuz ni kalau kita lihat pada asal kalimah dia bermaksud irtifa. Maksud dia meninggi. Maksud dia di situ isteri dia meninggikan diri dia daripada melaksanakan kewajipan sebagai seorang isteri. Kan? Jadi gambaran ulama memberikan beberapa gambaran tentang nusyuz. Termasuklah benda-benda yang kadang-kadang kita terlepas pandang lah Ustaz. Kan? Saya rasa kalau yang teh lambat 3 saat tu itu melampau lah tu. Agak-agak lah ya. Pasal dia mungkin dia dah jadi pangkat tinggi kan. Bila masuk meeting je terus dia punya tu masuk dalam lambat 3 saat habis keluar kan. Jadi dia terbawa kat rumah. Okey, itu melampau. Okey, teruskan melampau. Cuma yang ulama memberikan gambaran contoh isteri keluar daripada rumah tanpa izin, isteri bermusafir tanpa izin, isteri tak nak buka pintu, suami nak masuk rumah kan. Itu antara gambaran tu yang ulama memberikan gambaran nusyuz. Kalau suami balik lewat ke apa dia tutup pintu tak bagi, tidur luar. Tak boleh tu. Itu antara gambaran yang ulama memberi contoh-contoh nusyuz disebutkan benda ini ya. Jadi yang tu kena jaga. Sebab Ustaz beri soalan package tadi, saya dah lupa soalan kedua Ustaz. Jadi nusyuz satu, kemudian pukul tu kan. Maksudnya pukul. Dah lepas paling akhir sekali pukul kan, bukan paling rasa dah laka dia terus pukul kan. Tapi pukul tu apa maksudnya kat situ? Jadi kita tahu kalau seseorang isteri itu kita rasa macam diri dia dah ke arah nusyuz, maka pertama sekali dia ada 3 langkah seperti mana yang disebutkan dalam ayat ini Ustaz. Jadi langkah yang pertama adalah memberi peringatan. Kalau boleh lalu langkah-langkah ni satu persatu dahulu. Jangan melompat-lompat pergi ke direct ke pukul ya. Mula sekali memberi peringatan mengingatkan dia kepada azab Allah Subhanahu Wa Taala, hukum hakam dan sebagainya. Kedua, mengasingkan tempat tidur. Yang ketiga ni barulah pukul. Itu pun pukulan ni ada kaedah dia, ada syarat-syarat dia Ustaz. Pukulan hendaklah dengan niat mendidik.
Didi. Itu yang pertama. Yang kedua, pukulan itu tidak boleh memberi kesan. Tidak boleh patah, tidak boleh luka. Jangan pula, dan tidak boleh pukul pada muka, tidak pula pada tempat-tempat yang bahaya. Contoh dia nak pukul perlahan tapi dia pukul di leher Ustaz. Di sini Ustaz. Terus dia dapat. Dia ingat. Allahu akbar. Masya-Allah. Jadi tak boleh. Kan? Dan saya ada baca satu yang mengatakan bahawa bila sesuami nak pukul, dia kena tengok dulu. Ini yang saya kata tadi Ustaz. Benda yang dibenarkan, tetapi adakah ia wajar? Jadi kalaulah dirasa daripada pukulannya itu hanya akan membawa keadaan yang lebih teruk, maka jangan pukul. Maka jangan pukul. Dia kena lihat dahulu keadaan. Tak boleh sewenang-wenangnya. Sama juga macam tadi, kalau dia menikahi hamba, maka akan melahirkan anak yang hamba. Maka sama juga keadaan ni. Walaupun ia dibenarkan, tetapi kalau ia merasa tidak wajar, maka janganlah kita buat. Jadi itu adalah panduan untuk kita sama-sama memahami bagaimana pengurusan keluarga di dalam surah An-Nisa. Dan satu lagi tadi tentang suami derhaka tu Ustaz kan. Jadi sebenarnya suami derhaka ni kalau dia tidak ikut Allah tu derhakalah tu betul. kan, tidak ikut panduan, tidak melaksanakan kewajipan itu, Jadi itu juga ada yang kita harap Allah jauhkan. Kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar kita, tuan-tuan yang berada di rumah, kita dapat mengikuti surah An-Nisa ini, membina keluarga bahagia sampai ke syurga. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Muhammad Arif Musa. Kita persilakan Ustaz memimpin Ustaz doa akhir kita agar Allah izinkan pada kita semua membaca Al-Quran, ambil panduan dan dapat bina keluarga sampai ke akhirat sana. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Amin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atraf an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Dr. Muhammad Arif Musa sebagai tetamu kita pada hari ini, dan saya mendoakan pada tuan-tuan terus istiqamah ulangan bagi program kita pada malam ini jam 11 malam dan pada hari esok 6 pagi. Insya-Allah kita akan bersiaran kembali dalam ulangan bahagian tajwid, dan samping kita juga akan melihat bagaimana melebarkan lagi isi kandungan ini. Dan sebabnya tuan-tuan jangan lupa dengan Wakaf untuk Ummah sebagai satu platform untuk tuan-tuan menyumbang dan kita menyebarkan mushaf dan kesedaran tentang isi kandungan Al-Quran ini. Terima kasih diucapkan pada semua, dan rancangan ini dibawakan oleh Mufas. InsyaAllah kita bertemu lagi My Quran Time, baca, faham, amal insyaAllah.